one, take motion. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Okey, semua sihat hari ni? Alhamdulillah sihat. Okey, hari ni ada apa kelas? Hari Selasa. Selasa. Hari Selasa berapa hari bulan? 10. Tahun? 20. Okey, sebelum kita mulakan kelas, saya nak ambil kehadiran kamu semua. Okey, Naziha, Ya. Munajwa, Saya. Mujib, Hadir. Adham. Hadir. Okey, semua hadir. Jadi 4. Okey, sebelum tu, semua tahu nama saya? Tu, Hafiz Saad. Hafiz Saad. Oh, kantoi. Okey, nama saya Muhammad Hafiz bin Saad. Dan kamu semua boleh panggil saya Cik Hafiz. Oh, maaf nama dia cik ya. Okey, tak apa, tak apa Mujib. Okey. Hari ni kita akan belajar penyediaan kawasan tanaman dan kod NOS dia adalah Okey. Sebelum kita masuk pada tajuk kita hari ni, saya nak bagi sedikit motivasi. Okey, memandangkan dengan cuaca kita yang sekarang ni hangat, terik, saya nak bagi sikit kamu macam peringatan kan. Janganlah terlampau keluar sangat, terdedah pada cahaya matahari. Kalau boleh main kelas tu, bawa sebotol air mineral kan. Dia air mineral ni dia bagus, kelebihan dia boleh menyihatkan tubuh badan. Lagi satu dia akan menggantikan flu, menambah oksigen. Okey. Okey. Okey, kita masuk pada tajuk kita. Tajuk kita hari ni adalah Batas tanaman. Okey, ada siapa yang tahu pasal tajuk batas tanaman? Tak tahu. Tak tahu? Ada? Tahu. Tak tahu? Okey, di bawah tajuk batas tanaman ni kita ada 3 aims, iaitu 1. Terangkan pengenalan pembinaan batas tanaman. Okey, yang kedua, terangkan jenis batas tanaman. Dan yang terakhir, terangkan pembuatan batas tanaman. Okey, saya nak kamu semua baca. Yang pertama, Terangkan pengenalan pembinaan batas tanaman. Okey, yang kedua, Terangkan jenis batas tanaman. okey, yang terakhir. Terangkan pembuatan batas tanaman. Okey, baik. Sebelum kita masuk pada slide seterusnya, saya nak tanya, ada yang tahu tak pasal pengenalan pembinaan batas tanaman, jenis batas tanaman dan pembuatan batas tanaman? Tak tahu ni. Mungkin ada pernah tengok dekat luar orang buat batas tanaman ke? Tak risau je, tak risau. Okey, kita masuk pada slide ya. Okey, baik Okey, ni. kita masuk pada aim yang pertama, iaitu pengenalan pembinaan batas tanaman. Okey. Okey. 1.1 maksud batas tanaman. Maksud batas tanaman ni adalah tanah yang telah ditinggikan yang mempunyai tinggi, lebar dan panjang, iaitu timbunan tanah. Tanah yang digunakan dalam perkebunan. Okey. Dulu kan saya nak cerita, ada pernah seorang student saya tanya, "Cik, yang dekat kubur tu pun tanah yang ditinggikan. Dan saya nampak depa pun tanam pokok atas tu. Tapi sebenarnya tu bukan batas tanaman. Yang tu adalah tempat di mana tempat perkebumian orang-orang yang dah meninggal dunia." Okey, sekarang kita nak cerita pasal tanah yang ditinggikan, yang mempunyai tinggi, lebar dan panjang. Tanah yang digunakan dalam perkebunan, iaitu tanah yang kita digunakan untuk tanam pokok.
Okey, ni lah tanah dah. Ni adalah batas. Nampak? Dia mempunyai tinggi, dia mempunyai lebar. Ada siapa-siapa pernah nampak batas kan? Nah. Ada cik, depan tu saya masuk pagar depan tu saya tengok macam ada benda ni. Tapi ya, dia betul. nampak ada macam ada plastik sikit saya tahu. Yang tu orang panggil adalah plastik silver shine. Pada kelas akan datang ni saya akan ajar kamu pasal sungkupan batas tanaman. Okey, baik cik. Okey. Yang kita belajar minggu lepas ada bukit tak dengan cik? Ada. Pada kelas kita yang kalau kamu ingat 2 minggu lepas, Okey. kita belajar pasal pembinaan batas tanaman. Oh. Okey, kita masuk pada 1.2, ciri-ciri batas yang baik. Tanah dibentuk lebih tinggi dari aras tanah, mempunyai alur atau saliran air, luas dan saiz menepati ukuran, kesemua batas mestilah seragam. Okey, tanah dibentuk lebih tinggi dari aras tanah. Maksudnya, contoh ni tanah, batas yang kita nak bina tu mestilah tinggi daripada paras tanah. Ketinggian dia tu ikut pada jenis tanaman lah. Mempunyai alur atau saliran air. Okey. Contoh ni batas. Ini batas. Ini batas. Okey, yang di tengah-tengah ni kita panggil alur saliran. Di mana kalau contoh mungkin musim-musim hujan kan, alur-alur yang di tengah-tengah ni lah yang akan mengeluarkan air daripada kawasan kebun kita. Faham? Oh, dia ada kelebihan. Dia ada kelebihan kat situ. Tanaman kita tak tenggelam kalau buat batas ni. Kalau kita ikut step yang betul, mungkin tanaman kita takkan terjejas. Air pun tak bertakung. Baik. Luas dan saiz menepati ukuran. Okey. Luas dan saiz menepati ukuran. Ada jenis-jenis tanaman dan ada jenis-jenis saiz-saiz yang berbeza. Nanti kita akan belajar pasal saiz. Dia bergantung pada tanaman. Bergantung pada tanaman. Okey. Kesemua batas mestilah seragam. Okey, kalau kita nak buat batas ni, kita jangan buat ada yang kecil, ada yang besar. Kita mestilah sama. Kalau nak buat besar, buat besar. Nak buat kecil, buat kecil. Dia kena ukur je kalau nak buat bagi seragam kan. Kena ukur je. Okey, baik cik. Okey, 1.3. Tujuan pembinaan batas tanaman. 1. Mengekalkan air dari bertakung, menambah kesuburan tanah, memudahkan kawalan rumpai dan memudahkan aktiviti penyiraman. Okey, mengekalkan dari air bertakung. Macam saya cakap tadi, alur yang kat tengah-tengah yang ni lah yang akan mengelakkan daripada air bertakung kalau contoh terjadinya hujan atau banjir kat kawasan kita tu. Okey, menambah kesuburan tanah. Contoh sebelum kita nak buat batas mesti kita ada proses-proses pembajakan tanah, betul tak? Betul. Proses pembajakan tanah itulah yang akan menambah kesuburan tanah. Okey, mudahkan kawalan rumpai. Bila mana kita buat batas dan kita dah tanam pokok kat atas batas alur-alur ni, dia akan mudahkan kita untuk mengawal rumpai. Lagi satu contoh, kalau kamu tak pakai sprinkler dan kamu pakai cara penyiraman secara manual, dia akan mudahkan kamu lalu celah-celah batas tu. Betul? Dalam perjalanan. Ya. Mudahkan aktiviti penyiraman tu tadi. Okey, nampak? Ni alur dah. Laluan air. Laluan air. Dan nampak dah ada tinggi, dah ada lebar. Nampak kalau macam ni senang tak? Kita nak buat nak buang rumpai-rumpai yang ada dekat batas tau. Senang. Dan kita nak buat penyiraman pun senang kan? Betul. Okey. Ni adalah contoh batas yang ditenggelami air. Nampak? Bila mana penyediaan kawasan tu dia tak menepati cara atau kaedah yang betul, dia akan jadi macam ni lah. Nampak? Air tu dia tak mengalir. Sebab tak ada tanggungan air. Dia cik kalau jadi gitu tanaman kita hak duduk atas batas tu mati tak cik? Kemungkinan akan mati je. Sebab apa cik? Dia serap air. Dia serap air.
dia akan terjadinya jangkitan-jangkitan kuman. Oh. Maksudnya ketinggian dia dah cukup aje. Macam ni ketinggian semua dia dah buat okey. Cuma penyediaan kawasan tu dia Kalau air tu. Kalau air tu dia tak betul. Jadi dia akan menyebabkan tanaman kita mati dan kita akan jatuh rugi. Okey, masuk kepada yang kedua, jenis batas tanaman. Okey, batas tanaman sayur-sayuran. Ukuran bagi setiap batas sayur-sayuran hendaklah mengikut spesifikasi bagi meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. Okey, untuk batas sayur-sayuran, kita hendaklah mengikut spesifikasi berikut, iaitu tinggi dia adalah 30 hingga 40 cm, lebar 60 hingga 90 cm dan panjang hendaklah 25 kaki. Okey, kita tengok contoh nampak? Ni dia nak tanam sawi. Nampak? Dia mempunyai tinggi yang macam saya cakap tadi 30 hingga 40 cm. Dan lebar 60 hingga 90 cm. Nampak? Nampak. Dan panjangnya adalah 25 kaki. Okey, untuk batas sayur-sayuran ni, tanah dah mestilah betul-betul gembur. Sebab kita nak tanam biji benih halus kan. Tanah gembur bukan cik ada ajak lah 3 minggu lepas cik. Saya ada ajak. Tanah ni. Bagus cik dia ingat. Ah. Okey, 2.2 masuk kepada batas tanaman buah-buahan. Cik, saya nak tanya, kalau kata satu batas tu panjang dia 25 kaki. Jadi saya punya tapak tanaman saya 75 kaki. Jadi saya kena buat 3 batas. 3 batas. Okey, baik cik. Mungkin nak tanam apa ni? Saya ingat saya nak tanam sayur sawi. Sayur sawi. Nak makan dia tak jual ni? Saya jual cik. Bagus. Okey, kita masuk kepada yang kedua, batas tanaman buah-buahan. Ukuran bagi setiap batang buah-buahan hendaklah mengikut spesifikasi bagi meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. Okey. Tinggi yang kita perlukan untuk membuat batas buah-buahan adalah 22 cm. Lebar dia pula 30 cm dan panjang adalah 25 kaki. Itu tanam pokok apa tau? Macam ni jagung. Nampak? Tinggi dia adalah 22 cm. Dia berbeza dengan batas sayur-sayuran tadi. Kalau lebih tak boleh je. Kalau lebih tak boleh. Ada. Kalau tanaman tinggi dia Kamu beza. baca. Hendaklah mengikut spesifikasi. Dia kena ikut ukuran yang betul. Dia lebih tinggi mungkin akar bagi buah-buahan dia lagi panjang kot. Betul. Meningkat. Okey ya. Nampak? Ini adalah contoh tanaman adalah tanaman jagung. Nampak? Macam saya cakap ni, ada alun. Senang untuk kita nak lalu, nak mengawal rumpai. Macam ni dia pula, dia tengah letak baja. Jadi kalau kata semak dekat tengah-tengah ni, kita nak lalu, takut kan? Betul tak? Bahaya ni. Bahaya. Kita tengah-tengah lalu lagi, terpacak. Okey. Apa dia yang terpacak tu? Binatang berbisa. Binatang berbisa. Okey, kita masuk yang ketiga, pembuatan batas tanaman. Okey, jenis-jenis peralatan pembuatan batas. Satu adalah kayu pancang, kita pungkur, tali benang. Okey, fungsi kayu pancang ni. Ya, saya lukis sikit. Kayu panjang cik. Kayu pancang. Okey, contohnya adalah kawasan kita. Bila mana kita dah ukur, contoh kita dah ukur. Kita dah ukur, lepas tu kita tanda kat sini. Tanda sini. Tanda sini. Tanda sini. Okey. Ini adalah kayu pancang. Ya. Itu adalah kegunaan untuk menanda batas yang kita nak buat tu. Nak samakan batas tu. Okey. Dan kita sebelum kita letak kayu pancang tu, kita mestilah mengukur kawasan terlebih dahulu. Kita ukur dengan apa? Dengan ni. Kita pengukur. Tali benang pun untuk buat cik. Okey, tali benang ni pula lepas kita pacak kayu, Cik. pacak kayu pancang, kita ikat tali benang pula. Tali benang ni pula fungsi dia
untuk menentukan ketinggian batas yang hendak dibina. Lepas tu dia nak seragamkan Nak saiz. seragamkan saiz. Hmm. Okey. Okey, masuk pada 3.2 iaitu jentera pembuatan batas tanaman. Traktor dua roda atau power tiller boleh digunakan untuk pelbagai jenis aktiviti seperti membajak, menggembur tanah, mengepam air dan lain-lain. Okey, kat sini kita ambil untuk jenis kawasan yang kecil lah. Lalu orang pakai traktor dua roda atau power tiller. Okey, power tiller dia adalah sejenis kenderaan traktor dua roda. Dia kecil lah. Kita sorong. Kalau kamu boleh ada dekat luar-luar sana kan. Ya. Dia pun bawa pakai macam ni lah. Kecil lah benda. Dan fungsi dia adalah untuk membajak, menggembur tanah dan mengepam air. Saya rasa power tiller tu kalau belah-belah Kedah ni lah, cik kan? Dia pun panggil kebotor bila tak silap. Betul ya? Kebotor. Kebotor kebotor. ni. Kalau cik sebut kebotor, tahu lah. Orang Kedah. Orang Kedah. Okey. Okey, ini adalah power tiller. Dia dah cik tu lah kebotor. Okey. Kau boleh duduk juga atas tu. Kan? Boleh duduk. Betul. Kuna nak duduk atas ni? Nazar tak boleh duduk sana? Okey. Jadi kalau kita duduk atas ni, dia akan jadi bahaya. Bila kita duduk, kalau kamu jatuh, Masuk bawah tu. masuk bawah tu, selesai. Boleh menyebabkan kematian ni orang ni. Sebabkan kematian sebab bawah ni dia ada satu jenis implement yang dipanggil rija. Implement tu sangat tajam. Dia nak menggembur tu. Implement yang menggembur tu. Kalau kata kamu masuk bawah ni, Kali kamu menggembur. kamu gembur. Faham? Faham ni. Okey, jadi cara penggunaan dia pun nanti petang ni untuk amali kita akan buat. Kita akan bagi tahu cara-cara nak penggunaan power tiller ni, cara kita nak start, minyak apa kita pakai, kan? Cara penggunaannya. Dia apa beza power tiller dengan garden tiller ni? Power tiller dengan garden tiller. Power tiller ni dia untuk menggembur tanah. Okey, garden tiller. Garden tiller tu kita gunakan untuk potong-potong rumput. Contoh dekat halaman-halaman rumah kan. Kamu nak pergi garden tiller tu boleh. Dia sesuai untuk kawasan kecil. Ya, kawasan kecil. Lepas tu tak payah pakai mesin rumput lah. Just pakai memudahkan power kerja. tiller. Ya, memudahkan kerja. Okey, baik je. Okey, ada soalan lain? Tak ada baik. Okey. Okey, masuk pada 3.3. Langkah kerja pembuatan batas tanaman. Okey, yang pertama, kita ambil contoh traktor dua roda ni. Laras dan pasang implement rija. Yang kedua, hidupkan enjin dan laraskan kelajuan. Lepas tu buat batas mengikut ukuran. Mula dari arah utara ke selatan untuk menjamin tanaman mendapat sinaran matahari mencukupi. Buat ruang di antara batas dan pastikan batas yang dibina lurus. Okey, laras dan pasang rija. Cara pemasangan dia tu ada kita akan belajar nanti. Lepas tu bila kita dah pasang, kita hidupkan enjin dan laraskan kelajuan. Macam mana kita nak laraskan kelajuan tu? Dia ada gear high dengan low. Jadi untuk yang orang bagi newbie, kita just pakai gear low. Faham? Bila kita pakai gear high, macam kamu cakap ni lah, takut kamu yang digembur. Dia laju pula laju. Dia laju. Okey, lepas tu kita buat batas mengikut ukuran. Itu kalau kamu nak buat batas untuk tanaman jagung. Jadi ikut spesifikasi ukuran yang telah ditetapkan bagi batas tanaman jagung. Lepas tu mula dari arah utara ke selatan untuk menjamin tanaman mendapat sinaran matahari mencukupi. Okey, matahari terbit sebelah barat. Kiamat Timur. timur ke je? barat. Saya pun tak berapa pasti sebab saya jarang membagi. Mungkin apa nanti kita sama-sama Kita sama-sama kaji dari mana sebenarnya arah matahari ni terbit. Okey, sebab apa ada mula dari arah utara? Sebab untuk mendapatkan sinaran matahari mencukupi. Okey, lepas tu buat ruang di antara batas. Macam saya cakap ni, buat ruang. Untuk apa ruang ni? Untuk laluan. Untuk laluan. Barik. Barik. Alih air. Okey, laluan.
Yang kita macam kita nak tabur baja, buat kawalan rupai, Memudahkan kita. memudahkan kerja-kerja kita nak meracun kan. Jadi mudah. Cik, kalau kata batas tu tak lurus, dia jadi bengkok-bengkok. Ada efek lah. Ada efek je. Okey. Jadi bila orang main, orang nampak kita punya kebun tu jadi tak cantik. Oh, bila orang datang kebun kita ni mungkin dari segi pemandangan. Pemandangan tak cantik. Sebab tu pastikan batas yang dibina lurus. Oh, mungkin sebab satu ni air dia tak mengalir Dengan bagus lah. Dengan bagus. Bila kata bengkok-bengkok, air tu dia jadi macam simpang. dia lambat dia mengalir. Dulu kan, bila waktu saya belajar dulu buat batas, tapi penyediaan kawasan tak betul. Kan? Lepas tu batas dah buat tau. Buat batas. Lepas tu suatu hari tu, petang, hujan memang lebat. Cukup lebat. Ribut. Orang kena tahu ribut. Ribut. Jadi kami, petang tu kami cadang, kami nak meracun dekat tapak tu. Tapi dah hujan, kan? Kami just duduk kat dalam bilik, kata tak apa, esok pagi kita pergi meracun. Okay, jadi bila mana esok, pagi kami main, pukul 8, nampak bila dah sampai dekat pulau tu, hujan yang pada petang semalam tu, menyebabkan air tenggelami batas. Oh. Batas tenggelam je. Batas tenggelam. Ayak tutup habis. Tutup habis. Oh, wah. Jadi kami pun kelang kabut kan. Lepas tu telefon kata, ni macam mana nak buat Lepas tu bila kami dah kumpul ramai, meeting sama kami kan. Meeting okay. Lepas tu kami cadangkan untuk kita potong batas ni. Sebab apa? Sebab saya rasa sebab cik nak buat keluar ayak tu. Nak buat keluar ayak yang ada dekat salir ni. Halo. Kita nak buat keluar. Sebab ayak memang stay kat satu tempat tu tak bergerak tak berjalan. Dia mungkin bertakung. Ya, air bertakung. Jadi kami pun terpaksa ambil cangkul batas potong. Lepas tu buat pula parit. Bukan potong satu semua nak potong. Sebab kalau potong satu pun ayak baru keluar satu Keluar satu. Jadi tepi ni pun ni potong juga. Sini pun potong. Oh, potong lepas tu ayak tu kita bawa pergi ke parit yang berada di tepi ladang kita. parit pembuangan. Parit pembuangan. Okey, jadi sebab tu kita kena buat batas ni betul-betul. Ikut spesifikasi. Ikut spesifikasi. Dari penyediaan kawasan tu kita kena buat dengan cara yang betul, kaedah yang betul. Okey. Nampak? Ni. Batas lurus, lepas tu ada alir-saliran. Nampak? Kemudian air pun dia tak bertakung sangat. Dia sikit-sikit bila nanti matahari terbit, kering kan. Dia serap dalam tanah. Dia serap dalam tanah. Okey, sebelum saya habiskan slide, saya ada satu pantun. Serangkap pantun lah. Serangkap pantun. Okey, batas dituai berbagai cara. Ada yang tinggi, lebar pula. Tanaman di atas elak cedera. Hasilnya dituai hati Gembira. Hebatlah cik punya pantun. Saya rasa nak bagi tukar lah kat cik Bel. Boleh bagi tukar. Cik. Okey, sekian, terima kasih. Jadi slide pun dah habis. Jadi faham tak pasal batas tanaman ni? Faham. Okey. Jadi saya nak edarkan kertas penerangan. Kertas penerangan ni nak buat apa? Baca. Jangan balik simpan. Balik baca. Okey. Semua dapat kertas penerangan yang betul Okey, kita cek nombor dan tajuk unit kompetensi A016-001-3 dan bedak 2016.
C01 iaitu penyediaan kawasan tanaman. Betul. Tajuk batas tanaman. Okey. Ni kena baca dan faham kan? Ya, baca dan fahamkan. Okey, baik je. Jadi saya bagi kamu masa sikit untuk baca. Okey. Sebab saya ada task untuk kamu selepas ini. Cik, Okey. dah siap baca cik? Saya ada beberapa soalan. Okey. Saya nak kamu semua jawab lah. Ya. Okey, soalan yang pertama. Berikan maksud batas tanaman. Saya. Jawab, Naziah. Timbunan tanah yang dibentuk khusus untuk aktiviti penanaman dan penyemaian. Ya, betul. Jadi, aim kita yang pertama terangkan pengenalan batas. Tercapai. Tercapai. Alhamdulillah cik. Jadi kamu dah faham lah tentang pengenalan pembinaan batas tanaman kan? Okey, soalan saya yang kedua. Nyatakan jenis batas tanaman. Siapa boleh jawab? Saya. Ah. Batas tanaman ada batas sayur-sayuran dengan batas buah-buahan. Ya, betul Muji. Betul lah. Boleh tepukan untuk Muji. Jadi, yang kedua telah pun tercapai. Okey. Soalan yang terakhir. Apakah jentera yang sesuai untuk membuat batas tanaman? Kebuk tau. Kabut tau. Kamu ada yang dalam slide saya tadi? Sila. Power Power tiller. tiller. Kabut tau ke? Kena. Jadi kita yang ketiga telah pun tercapai. Jadi bila ketiga-tiga aim ni telah tercapai, maksudnya kamu dah faham lah, betul? Okey. Jadi saya nak minta kamu semua simpan kitab penerangan tu. Simpan. Okey, saya nak edarkan kertas tugasan. Okey, kita cek terlebih dahulu. Nombor dan tajuk unit kompetensi A016-001-3 daripada 2016-C01 penyediaan kawasan tanaman. Betul je. Okey. Okey, masuk muka surat yang kedua. Arahan, kertas tugasan ini mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A dan B. Jawab semua soalan di bawah tanpa merujuk kertas penerangan. Baik cik. Okey. Jadi saya bagi kamu masa untuk menjawab. Tengok uji boleh tak? Tak boleh meniru pun lah. Boleh start jawab dah cik. Boleh start menjawab. Okey, baik cik. Cik, ada hang nak tiru saya cik? Tak boleh. Kamu tutup tangan dah. Ada hang, jangan tiru. Lampau dah cik tak tiru. Okey, semua dah jawab ah? Ya, cik, siap. Okey, boleh saya kumpul? Boleh. Okey, bagi saya cek dulu sikit ah. Okey, saya tengok secara rawak kertas tugasan yang kamu dah buat ni. Jadi kebanyakan boleh menjawab dan yang makna apa yang saya ajar ni kamu faham kan? Ya, faham cik. Okey, jadi saya nak buat rumusan sikit. Okey, berkenaan batas ni. Apa yang penting dekat batas ni? Dia ada udara, ada parit saliran yang baik. Dan yang penting kita ikut spek dah. Kalau nak tanam contoh sayuran, buahan. Okey. Okey, untuk kelas kita yang akan datang, kita akan masuk tentang sungkupan batas tanaman. Ya.
Okey, macam Mujib cakap tadi, dia lalu dekat tepi-tepi sana dia nampak plastik-plastik color silver. Itu adalah sukupan. Jadi balik, saya nak kamu buat carian sikit berkenaan sukupan batas tanaman supaya kamu tak kekok untuk kelas yang akan datang. Okey, sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.